Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Asima binti Abdul Banas. Dalam refleksi ini, saya akan membincangkan tentang isu yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan masa kini, iaitu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Dalam refleksi ini juga, saya akan menerangkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi serta contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi akan mempengaruhi pembelajaran pelajar. Jadi sebelum saya menyentuh lebih lanjut tentang langkah dan contoh situasi, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai konsep pengetahuan pedagogi. Sebagai pendahuluan, dalam dunia pendidikan masa kini yang semakin kompleks dan berasaskan teknologi, guru berperan penting bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran. Namun, kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru telah menjadi isu yang berimpak terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, apa itu pengetahuan pedagogi? Pengetahuan pedagogi merangkumi kefahaman tentang kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tahap serta keperluan belajar pelajar. Jadi, apabila guru kurang menguasainya, pengajaran menjadi pasif, komunikasi mungkin tidak berkesan dan pelajar sukar menguasai kemahiran yang diajar. Jadi, sebagai bakal guru, saya melihat isu ini penting untuk dikaji dan difahami kerana saya percaya penguasaan pedagogi yang mantap mampu melahirkan pelajar yang aktif, mampu berfikir secara kritis dan kreatif serta mempunyai minat yang mendalam terhadap pelajaran. Jadi setelah memahami kepentingan penguasaan pengetahuan pedagogi dan kesannya terhadap keberkesanan PDPC, persoalannya sekarang adalah bagaimana guru boleh memperkukuhkan penguasaan kemahiran tersebut. Terdapat beberapa langkah utama yang boleh diambil oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan pedagogi. Langkah yang pertama adalah guru perlu mengikuti latihan dan bengkel profesional secara berterusan. Langkah ini amat penting kerana dunia pendidikan yang sentiasa berubah, terutamanya kemunculan teknologi dan perubahan gaya pembelajaran pelajar. Melalui latihan seperti bengkel PDPC abad ke-21 atau penggunaan teknologi digital dalam pengajaran, guru akan dapat menyesuaikan strategi mereka dengan keperluan pelajar masa kini. Sebagai contoh, penggunaan Google Classroom atau Canva dapat memperkukuhkan kemahiran pedagogi digital serta mewujudkan PDPC yang lebih menarik dan interaktif. Guru yang aktif mengikuti latihan juga menunjukkan sikap profesional dan komitmen terhadap kualiti peningkatan diri. Seterusnya, langkah yang kedua adalah guru harus melaksanakan refleksi pengajaran secara konsisten. Refleksi ialah asas kepada penambahbaikan berterusan dalam profesion perguruan. Melalui proses ini, guru akan dapat menilai kekuatan dan kelemahan kaedah atau strategi pengajaran yang digunakan, sama ada pelajar benar-benar mencapai objektif pembelajaran. Sebagai contoh, semasa sesi PDPC, guru boleh menilai sama ada aktiviti kumpulan berkesan menarik minat pelajar atau perlu untuk ditambah baik. Refleksi ini membolehkan guru merancang semula pendekatan PDPC agar lebih responsif terhadap keperluan pelajar sekaligus meningkatkan keberkesanan pengajaran. Sebagai langkah yang ketiga, guru perlu mengamalkan pembelajaran kolaboratif untuk melalui Professional Learning Community ataupun PLC. Jadi PLC ini menjadi platform bagi guru berkongsi pengalaman, idea serta bahan PDPC secara profesional. Melalui perbincangan bersama rakan sejawat, guru akan memperkaya ilmu pedagogi dan mengatasi cabaran pengajaran secara kolektif. Contohnya, sebagai guru bahasa Melayu, mungkin mereka boleh berkongsi kaedah penggunaan Minecraft Education Edition untuk aktiviti menulis karangan secara kreatif. Jadi PLC bukan sahaja meningkatkan ilmu dan kemahiran pedagogi, malah menggalakkan budaya reflektif dan inovatif dalam kalangan guru.
Langkah yang terakhir adalah guru perlu menyepadukan teknologi dalam pedagogi melalui penguasaan konsep TPEC. Jadi, apa itu TPEC? TPEC adalah Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Penggunaan ataupun penguasaan TPEC membolehkan guru menggabungkan isi pelajaran, kaedah pengajaran dan penggunaan teknologi secara seimbang. Sebagai contoh, penggunaan Kahoot atau quiz bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi sebagai satu bentuk penilaian formatif yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan berkolaboratif. Guru yang mampu menguasai TPEC akan dapat mencipta suasana pembelajaran yang lebih aktif, bermakna dan sesuai dengan konteks pendidikan digital masa kini. Baik, sebagai kesimpulan, dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks dan berasaskan teknologi, penguasaan pengetahuan pedagogi amat penting untuk memastikan PDPC berkesan dan bermakna. Pengetahuan penguasaan pedagogi tidak dicapai secara spontan, namun ia memerlukan usaha yang berterusan, refleksi kendiri serta kesediaan untuk belajar daripada pengalaman dan rakan sejawat. Dengan penguasaan pedagogi yang kukuh, guru akan mampu melaksanakan pengajaran yang aktif, interaktif dan sesuai dengan keperluan pelajar selaras dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 kini. Baik, seterusnya adalah beberapa contoh situasi kekurangan penguasaan pedagogi yang memberikan kesan terhadap pembelajaran pelajar. Contoh situasi yang pertama adalah kaedah pengajaran pasif ataupun interaksi satu hala, iaitu pengajaran melalui ceramah semata-mata. Apabila guru hanya menggunakan kaedah syarahan tanpa mewujudkan aktiviti interaktif seperti perbincangan kumpulan, lakonan atau permainan bahasa, akan menyebabkan pelajar kurang terlibat secara aktif kerana proses PDPC hanya berpusat kepada guru. Selain itu, situasi ini akan menyebabkan pelajar menjadi pendengar pasif kerana mereka tidak diberi peluang untuk berfikir atau menyuarakan pendapat. Ini menyebabkan pemahaman konsep pembelajaran oleh pelajar menjadi lemah kerana pelajar tidak dapat mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman atau aplikasi sebenar. Dan ini menjadi faktor motivasi pelajar menurun kerana aktiviti PDPC yang tidak menarik dan membosankan. Sebagai situasi yang kedua adalah kawalan bilik darjah yang lemah. Guru yang tidak mahir mengurus tingkah laku murid akan sukar untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini akan menyebabkan kelas menjadi bising dan tidak terkawal. Jadi, fokus pelajar untuk menumpukan perhatian terhadap isi pelajaran akan terganggu. Malah, kawalan bilik darjah yang lemah akan menyebabkan masa PDPC banyak terbuang kerana guru perlu menenangkan bilik darjah berbanding menjalankan aktiviti kelas. Justru, ini akan menjadi dan memberi pengaruh kepada pelajar yang berdisiplin, terutama akan hilang semangat belajar kerana suasana pembelajaran yang tidak terkawal. Baik, contoh situasi yang terakhir adalah strategi pengajaran yang tidak sesuai dengan tahap belajar. Jadi apabila guru tidak memahami keperluan belajar dan tahap kebolehan setiap pelajar, maka aktiviti akan terlalu sukar atau terlalu mudah yang akan menyebabkan pelajar hilang minat, tidak fokus, malah dengan strategi pengajaran yang tidak sesuai menyebabkan pelajar lemah, mungkin akan merasa terpinggir dan kurang keyakinan diri. Manakala bagi pelajar yang cemerlang, mungkin mereka merasakan tidak mencabar. Jadi mereka tidak dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran mereka sendiri. Jadi, faktor tiada strategi pembezaan ini menyebabkan jurang prestasi antara pelajar semakin luas. Ini yang menjadi faktor PDPC menjadi tidak berkesan kerana keperluan setiap pelajar tidak dipenuhi, menyebabkan pelajar tidak menguasai kemahiran yang diajar. Jadi, sebagai kesimpulan refleksi saya adalah penguasaan pengetahuan pedagogi merupakan asas utama keberkesanan PDPC. Guru perlu memahami strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran yang sesuai bagi memastikan proses pembelajaran berjalan secara aktif, interaktif dan berpusatkan pelajar. Kekurangan pengetahuan pedagogi boleh menyebabkan pengajaran menjadi pasif, kawalan kelas tidak berkesan,
serta komunikasi antara guru dan pelajar juga terganggu, yang sekaligus mencerdaskan motivasi dan pencapaian pelajar. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan untuk perlu dilakukan untuk memperkukuhkan kemahiran pedagogi. Jadi dengan penguasaan pedagogi yang mantap, guru akan dapat melaksanakan PDPC Bahasa Melayu khususnya secara lebih menarik, bermakna dan berkesan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 masa kini. Jadi itu sahaja refleksi saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.